Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nama saya Amrul Falah bin Muhammad Amin. Hari ini, kumpulan kami ingin membentangkan kajian kami yang bertajuk Keunikan Masyarakat Berbilang Kaum di Malaysia berbanding negara lain. Mari kita mulakan. Hai, nama saya Rishan Anand Lelaki Narayana Rao. Saya ingin bentangkan tentang abstrak kajian ini. Dalam kajian ini, kami telah mendapat pelbagai info tentang makanan tradisional, dan perayaan yang terdapat di Malaysia dan Indonesia. Kami juga mengkaji bagaimana ketiga-tiga aspek tersebut mempunyai daya tarikan kepada pelancong. Selain itu, kami juga membuat perbandingan antara Malaysia dan Indonesia. Hasil kajian ini menunjukkan bahawa makanan, pakaian dan perayaan masyarakat berbilang kaum di Malaysia dan Indonesia menjadi daya tarikan pelancong pada masa kini. Hai, saya Amir Rafiq. Saya ingin membentangkan tentang objektif dalam kajian ini. Yang pertama, kajian ini adalah untuk mengkaji sama ada keunikan masyarakat berbilang kaum di Malaysia dapat menarik minat pelancong untuk datang ke Malaysia ataupun tidak. Seterusnya, kajian ini untuk mengkaji jenis-jenis makanan, pakaian dan juga perayaan tradisional masyarakat berbilang kaum di Malaysia. Seterusnya, kajian ini membuat perbandingan dengan mengenal pasti perbezaan dan persamaan dalam keunikan masyarakat berbilang kaum di Malaysia antara Malaysia dan Indonesia untuk menarik minat pelancong untuk datang ke Malaysia. Hai, nama saya Muhammad Luman Hakim. Saya akan membentangkan tentang kaedah pendidikan. Kaedah pendidikan yang kami lakukan ialah pendidikan di pusat sumber dengan bantuan internet. Kami telah mencari artikel-artikel dan info penting tentang keunikan kaum di Malaysia dan juga Indonesia. Kami telah membagikan kepada 3 bahagian secara berkumpulan. Saya dan juga Muhammad Amir Rafiq telah mengambil bahagian pakaian. Jor dan juga Afif telah mengambil bahagian perayaan. Dan Falah dan juga Rishan telah mengambil bahagian makanan. Kami juga telah mencari artikel tentang Indonesia dan kami membandingkan antara Malaysia dengan Indonesia yang membolehkan Malaysia, yang boleh meningkatkan sektor pelancongan. Kami telah mengkaji setiap artikel-artikel dan membentangkan di dalam report itu. Selamat sejahtera. Nama saya Jori Ian Ginawoy dan saya akan membentangkan tentang dapatan kajian. Makanan, pakaian dan perayaan merupakan elemen-elemen yang membezakan masyarakat berbilang kaum di Malaysia. Terdapat beberapa persamaan dan perbezaan di antara pakaian, makanan dan perayaan di negara Malaysia dan Indonesia. Bagi makanan tradisional, dari segi persamaan, di Indonesia terdapat makanan yang sama jenis dengan makanan Melayu yang terdapat di Malaysia. Sebagai contoh, nasi goreng, sate dan soto. Dari segi perbezaan pula, makanan di Indonesia lebih pedas dan mempunyai variasi jenis rempah berbanding dengan makanan di Malaysia. Kaedah memasak di Indonesia adalah secara tradisional, manakala di Malaysia sudah hampir pupus kaedah memasak secara tradisional. Malah, kita menggunakan gas untuk memasak. Bagi pakaian tradisional, dari segi perbezaan, Malaysia mempunyai pelbagai pakaian tradisional mengikut kaum dan etnik. Manakala, di Indonesia, mereka mempunyai pakaian adat sebagai pakaian tradisional mereka. Selain itu, pakaian-pakaian tradisional di Malaysia boleh dipakai di mana-mana upacara. Manakala, pakaian tradisional, iaitu pakaian adat, di Indonesia hanyalah sesuai untuk dipakai pada majlis-majlis yang tertentu.
Dari segi persamaan pula, pakaian tradisional, bentuk pakaian tradisional kaum di Sabah mempunyai sedikit sebanyak persamaan dengan bentuk pakaian adat di Indonesia. Bagi perayaan, persamaan antara perayaan di Malaysia dan Indonesia ialah kedua-dua negara tersebut melibatkan pengumpulan orang ramai yang datang dari pelbagai kaum dan etnik. Di samping itu, kesan perayaan-perayaan di kedua negara ini ialah perayaan-perayaan tersebut dapat memupuk sikap perpaduan dan kesatuan di kalangan rakyat negara masing-masing. Akhir sekali, dari segi perbezaan, perayaan di Malaysia disambut mengikut kaum dan etnik. Manakala di Indonesia, perayaan hanyalah disambut berdasarkan tempat dan bukan kaum. Baiklah, sekarang giliran saya pula. Saya ingin membentangkan mengenai perbincangan. Okey. Mari kita mulakan dengan makanan dahulu. Produk makanan tempatan pelbagai etnik di Malaysia boleh dijadikan sebagai daya tarikan industri pelancongan. Ia bukan sahaja menarik perhatian pelancong antarabangsa, tapi juga pelawat domestik. Terdapat pelbagai pilihan produk makanan yang disediakan oleh masyarakat setempat berbilang bangsa. Kepelbagaian makanan tempatan juga menjadi tumpuan promosi Tahun Melawat Malaysia 2020 kerana sebagai negara pelbagai kaum, etnik dan budaya, Malaysia memiliki kelebihan pelbagai makanan yang boleh dijual kepada pelancong. Walaupun makanan Indonesia bukanlah makanan luar negara yang terkenal, namun sejak kebelakangan ini, ramai pelancong yang tertarik dengan keunikan makanannya. Makanan Indonesia memiliki keistimewaannya yang tersendiri dari segi cara penyediaannya yang berbeza dengan penggunaan bahan serta rempah ratusnya. Oleh itu, makanan-makanan tradisional di kedua-dua negara ini menjadi daya tarikan pelancong ke negara mereka masing-masing. Sekarang, mari kita beralih pada pakaian pula. Kepelbagaian jenis pakaian tradisional mengikut kaum dapat meningkatkan tarikan para pelancong ke Malaysia berbanding negara Indonesia. Hal ini kerana para pelancong merasa tertarik dengan aneka pakaian kaum-kaum di Malaysia yang bukan sahaja terdiri pada satu bangsa, tapi terdiri pada pelbagai bangsa. Pakaian tradisional ini boleh dipakai oleh pelancong asing apabila dibawa pulang ke negara asal pelancong. Pakaian adat tradisional Indonesia juga amatlah membantu negara tersebut untuk meningkatkan sektor pelancongannya kerana kepelbagaian pakaian adatnya yang unik dan berwarna-warni. Para pelancong juga boleh membeli pakaian tersebut untuk dipakai ataupun dibawa pulang ke negara asal sebagai kenangan. Dengan ini, negara Indonesia dan Malaysia adalah serupa dari aspek daya tarikan pakaian tradisional kepada sektor pelancongan. Walau bagaimanapun, Malaysia lebih unik kerana pakaian kaum-kaumnya yang cantik dan pelbagai bentuk yang sesuai dipakai tak kira waktu. Okey, akhir sekali, mari kita beralih pada perayaan pula. Perayaan masyarakat bilang kaum di Malaysia ialah aspek yang menggalakkan pelancong dari dalam maupun luar negara untuk melawat Malaysia. Inisiatif untuk mengadakan rumah terbuka bagi menyambut perayaan merupakan langkah yang bijak yang telah diambil oleh kerajaan atau badan-badan bukan kerajaan, NGO, kerana ia dapat sambutan yang sangat positif. Kerajaan juga telah melaksanakan kempen Malaysia Year of Festivals ataupun MyFest
2015 untuk menonjolkan dan meraihkan kepelbagaian budaya di Malaysia. Kempen ini mempromosikan pelbagai jenis perayaan di Malaysia dan juga unsur-unsur kebudayaan yang menonjolkan keunikan Malaysia. Selain dapat menggalakkan pelancong untuk melawat Malaysia, pendapatan penduduk tempatan dapat ditingkatkan hasil daripada kunjungan daripada orang ramai ke kawasan mereka. Penduduk tempatan yang berhijrah ke tempat lain juga boleh jadi ejen untuk mempromosikan festival ini. Selain pulang bagi melawat kampung halaman, mereka juga dapat berkongsi dan memperkenalkan tentang festival pelancongan ini. Sama seperti Malaysia, perayaan-perayaan di negara Indonesia yang melibatkan pengumpulan orang ramai dan menyatupadukan rakyat-rakyatnya juga menarik para pelancong untuk mengunjungi negara mereka. Maka, perayaan-perayaan di kedua-dua negara ini menjadi daya tarikan para pelancong ke negara mereka masing-masing. Maka daripada hasil kajian ini dapat disimpulkan bahawa makanan tradisional, pakaian tradisional dan perayaan-perayaan masyarakat berbilang kaum atau etnik di Malaysia dan Indonesia memang merupakan faktor-faktor penting untuk menjadi daya tarikan pelancong dari luar dan dalam negara. Maka itu sahajalah yang saya ingin kongsikan mengenai perbincangan bagi kajian kami. Sekarang kita teruskan dengan kepentingan pula. Assalamualaikum warahmatullahi taala wabarakatuh. Saya Muhammad Afif Hamdan bin Abdul Said. Saya akan membentangkan tentang kepentingan kajian ini. Kajian ini mampu dijadikan sesuatu yang penting bagi pelbagai pihak. Contohnya seperti kepada unit perancang ekonomi, Kementerian Kesenian dan Kebudayaan serta Kementerian Pelancongan. Kajian ini juga boleh dijadikan akar tunjang bagi merumuskan polisi dan membantu dalam usaha untuk memantapkan strategi untuk mempromosikan keenakan makanan, keunikan pakaian serta kepelbagaian perayaan yang ada hasil daripada pembentukan negara Malaysia yang berbilang kaum dan juga Indonesia. Perkara ini dapat menarik perhatian pelancong untuk mengunjungi kedua-dua negara iaitu Malaysia dan juga Indonesia. Bagi agensi-agensi pelancongan pula, kajian ini dapat dijadikan bahan-bahan untuk mempromosikan Malaysia dan juga Indonesia. Selain itu, kajian ini dapat membantu pelancong mengetahui lebih mendalam tentang kedua-dua negara iaitu Malaysia dan Indonesia sebelum berkunjung ke mari. Sedikit sebanyak, kajian ini akan membantu pelancong untuk merancang perjalanan mereka untuk ke Malaysia dan juga Indonesia. Sekian, terima kasih. Maka itu sahajalah yang ingin kami kongsikan mengenai pembentangan kami dengan kalian pada hari ini. Sekian, terima kasih.